Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina biihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi ahli jawatan kuasa Tuan Imam Bilal, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Petang hari makan ceri atas beranda. Lama dah mari tengok seorang-seorang kaum muda. Isi air dalam baldi. Baldi dibeli dari Kedah. Mojo Pak Habib telefon tadi. Kalau telefon dah ingat dah. Alhamdulillah, malam ni terbaca firman Allah Subhanahu wa taala. Apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Al-Ma'idah ayat 50 yang bermaksud, patutkah mereka berkehendak kepada hukum-hukum jahiliyah, padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ayat kabawi kita ke mana-mana mesti bersyariat dengan apa yang kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam kan tiba-tiba nak ambil hukum akal lain, tak boleh, tak jadi bawah punah jahanam. Maka dulu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, kaum jahiliyah punah hidup. Ustaz-ustaz duk cerita sama dia. Habis pula cawa hidup. Dah kira agak kedarah pergi. Bini orang tak bini orang, ngorak berdegi. Lama hari itu dia tak ada hukum Islam. Bila ada hukum Islam, bini orang pun boleh ngorak, boleh goda, abrak nanak. Zaman dulu ni cerita ni. Bunuh anak buang lah macam-macam. Bila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan negara Islam di Madinah, barulah amang dudukan. Comel lot ni. Sebab hukum hakam itu menjadi sempadan. Orang nak buat kerja tak pakai awak, ingat, oi ada hukum ni, tak boleh main ni. Inilah yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali, ad-dinu usun wa sultanu harisun wa ma la ussalah fa mahdumu wa ma la hadisalah fadail. Maksudnya, agama itu adalah asasnya
Sedangkan kekuasaan politik pemerintahan itu sebagai pengawasnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya membawa kepada keruntuhan, dan apa yang tiada pengawasnya akan hilang. Mana sani nak wayak agama dengan politik ni tak boleh cerah tangga. Islam comel lote dah. Dalam Al-Quran tu sebelum nenek ada hukum akam, halal haram. Menjadi tanggungjawab kepada sesebuah kerajaan melaksanakan. Baru comel hidup manusia. Sosialnya comel, akhlak juruh, negeri negara jadi aman makmur. Kalau ambil selain daripada Islam, punah jahanam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallah adallanallah. Yang bermaksud, kita ni adalah umat yang dikurniakan oleh Allah bersama Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam, nescaya kita menerima hukum daripada Allah menjadi umat yang sangat hina. Allah akan kutuk kita, akan hina kita, akan murka kita. Sebab kita dah ambil Islam ni. Allah lahirkan kita ni dengan Islam. Macam kita beli kereta motor kedai gitu kok. Tubiknya kereta, lahirnya kereta motor dengan buku panduan ni. Orang pergi beli kereta motor lori bah, ada buku panduan. Kena buat gini, kena buat gitu. Kalau rosak tu sini kena beki. Baru comel. Ni dah. Bila hidup sehidup-hidup. Buku panduan kita tak mau pakai. Quran ada, hadis ada, tak mau pakai sikit abuk. Jadi punah jahanam jadinya. Maka marilah kita malam ni kita ingat balik akan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ni. Jaga-jaga Nabi kata. Akan berlaku. Kita tengok hadis ni berlaku dalam zaman kita ni. Nabi menyebut di antaranya an Abi Umamah Al-Bahili, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tunqabanna ural Islam, la tunqabanna ural Islam urwatan urwah, fakullaman taqabat urwatun tasabbasa an-nasu billati taliha wa awwalahum naqdal hukm wa akhiruhum as-salah. Yang bermaksud, demi sesungguhnya akan berlaku di satu masa nanti, dirungkai, dirombak ikatan ajaran Islam itu satu demi satu terombak. Lucu. Bapa lucu, bapa terombak? Sebab dilucukan, dirombakkan.
Biasa tukang lucu, tukang rombok ni pemain doha biasa. Sebab dia ada kuasa. Terungkai satu demi satu ikatan Islam yang teguh, yang kokoh. Apabila setiap satunya dirombak, dirungkai, menjadikan para penganut Islam berpegang dengan simpulan berikutnya. Lepas sesimpulan, gantung simpulan selagi. Lepas tu lucu pula, pegang dengan hak selagi. Terombak terukar. Dan kata Nabi, simpulan yang terakhir sekali yang dirombak, yang dirungkai, ialah pelaksanaan sembahyang. Hak tu hak mengelahkan diri. Dah mula-mula pun apa tak? Hak mula-mula yang dirungkai, yang dirombak ialah pelaksanaan hukum Islam, yakni syariat Islam. Hak tu mula-mula sekali. Bila terombak hak tu habis, orang Islam nak kedara tak ada apa. Orang Islam nak berzina ke tak ada apa, sebab kau syariat tak ada hak ada dah pun nak pergi batal balik. Hukum Islam yang berada di negeri-negeri umat Islam ni pun nak dibatal. Sehingga nak guna kuasa mahkamah. Baru ni alhamdulillah, bila tergurau kerah ramai lagi berhimpun di hadapan mahkamah Kuala Lumpur. Kuasa tinggi dah. Ada wakil Sebab bila dah terombak hak ni, lepas tu akan terombak. Hak ni mula-mula jaga molek. Selama ni ada alhamdulillah, nak zina tak berani, ada undang-undang. Tamu semaya ada undang-undang dia. Zaman kita ni alhamdulillah, hari Jumaat ada yang tukar raung. Siapa-siapa dah pergi maya maaf, kena ambil tindakan. Orang pun pakai pergi maya, maka sedap ada syariat tu. Ada pula gerakan amal ma'ruf nahi munkar, jalan tengah malam tu. Kalau ada lelaki puang berdua-duaan, kena cekuk, kena igak. Kaunseling, hukum, macam-macam. Rakyat jadi takut nak buat maksiat, kan sedap ke tu? Sebab ada kerajaan yang mengawas. Hukum Islam pun dapat jalan dengan baik, walaupun tak sepenuh. Nak buat uduk, kisah tak boleh lagi. Dah lewat sepenuh, jangan tinggal sepenuh. Kita buat mana yang boleh. Akhlak rakyat terjaga. Tetapi inilah yang cuba diusahakan oleh golongan yang tak suka ni pada syariat Islam. Ia nak tengok anak-anak muda ni bebas, bergolong bebas, kerana hak kebebasan manusia. Berat menanan. Mana boleh manusia hidup bebas? Dia kena diikatan ni. Layang-layang, wah. Kita buat naik, tunggu angin susah payah dah. Bila pakatan kita pun buang, kita pun lepas ikatan dia. Kita ikat dia cetong, cetong terlepas, kita kerak. Mana boleh gitu Kena ada tali kaju dia, kena ada ikatan dia. Baru layang-layang, dah hilang, dah terlucu. Begitu juga dengan orang ni, kena dikatang, baru dah lepas, dah terlucu. Bila lucu berat, hidup pun orang noh. Dan kalau tak ada syariat,
umat Islam jadi mudah orang nak colek. Nak colek jadi murtad. Dengan pelbagai tawaran tu, tawaran ni macam-macam. Leni pun dah ada dah yang murtad. Bila hukum syariat ada, dia pun cuba bawa ke peringkat tinggi, peringkat atasan. Dan kalau boleh, dia nak mampu undang-undang syariat agama Islam di negeri-negeri, biar bebas manusia nak buat gapo. Jadi menjadi tanggungjawab kepada kita ni. Kok mana-mana pun kita kena pakat tahan. Ulama fiqh telah menyebut, jika sekiranya hukum hakam syariat diganggu gugat, maka menjadi fardu ain kepada umat Islam pakat tahan walillah. Dan di sana telah berlaku berbagai contoh, antaranya kes pencurian. Ni kalau kita tanya apa ni, dia tamu sangat hukum syariat. Kena lah perasuah baik, pencuri ke, perampok ke, penyamun ke, bebas gitu. Kita nak tengok gitu ke? Bebas berkeliaran, curi duit orang, bukan sikit. Kalau lepas gitu ke? Sebab tak ada hukum syariat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, pernah berlaku apabila seorang wanita kenamaan daripada Bani Makhzum mencuri orang puang. Dia pula orang kenamaan, bangsawan, orang hebat, orang dimalui orang terhormat. Tiba-tiba pergi curi. Bukan dulu je lah, dia ni pun kata hormat ramai kot dia ni. Bangsawan tu hormat. Curi bukan sikit lah, bukan sekian duit lah. Apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diadili dan akan dijatuhkan hukuman hudud, potong tangan. Ini syariat ni, tak ada gua main. Bila ada undang-undang gini, orang pun takut nak curi, takut nak mengopok, takut nak menyamung, nak rasuah pun takut. Lain ni bila tak ada hukum syariat, masing-masing berani berlaku. Buat seorang lepas, buat dua lepas. Undang-undang sarang laba. Hak kecil-kecil je kena. Bila hak besar, hak rabak sarang. Jadi lepas, lucu. Sehingga datang keluarga dia, kaum dia, membuat rayuan. Nak merayu dengan Nabi, dak gamak, dak akan cekok. Nabi dan jatuh hukum gitu-gitu. Lalu mereka pakat bertemu dengan cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa toki ni dia adalah hang cucu. Toki ni cucu pada dia kebiasaan gitu. Anak-anak takut orang raya, tapi toki ni kena molek dia cucu. Cucu nak bergapo, ai ke belaka kena molek. Lalu bertemu dengan cucu angkat yang bernama Usamah bin Zaid. Gila temu ngetoki muru. Tak apa kita kira. Buat rayuan supaya diperengangkan hukuman, bayar denda pun tak apa. Mau kat tangan tak ada kedah pun. Ada kedah hak palsu, dak sama.
Bila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap pula, dak kira mau cucu ke, dak cucu ke, Nabi cakap. Dengan Nabi menyatakan, faqala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ia bermaksud, sesungguhnya telah binasalah golongan yang terdahulu kerana membiarkan golongan atasan yang dianggap kenamaan bangsawan, orang mulia ni. Bila mereka mencuri, mereka dilepaskan, tidak dihukum. Sedangkan jika sekiranya golongan marhain, rakyat bawahan, curi sikit je, hak besar-besar curi banyak, dah apa lepas. Hak kecil ni curi sikit je, lalu mereka dihukum dan hukuman hudud. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika sekiranya Fatimah binti Muhammad anakku ini mencuri, nescaya aku sendiri yang akan potong tangannya. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nak hukum syariat ni, bila gitu-gitu, tidak pilih kasih dah. Mau keluarga ke, mau kenamaan ke, orang besar ke, ada kira. Sebab itu hukum Islam, syariat Islam ni sangat menggerumkan. Maharaja Parsi pun bila didengar daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, biang-biang nengung dia. Dapat jalan dah dia tu, nak ambil semula dapat jalan dah. Masa Parsi Allah dapat jalan dah nak ambil mula Parsi. Kerana tak ada lagi undang-undang sebelum ni yang seadil demikian. Oleh itu, hukum syariat ni untuk memberi keadilan kepada semua. Tak kira orang Islam baik, orang Islam ke, semua akan mendapat kenikmatan. Adapun undang-undang selain daripada Islam, jahiliah namanya, yang lebih merosakkan lagi kehidupan dan akan lebih menghinakan lagi maruah umat, maruah orang macam-macam. Dan apabila undang-undang syariat dibatalkan, jaga molek, maka mudah orang-orang bukan Islam dengan sewenang-wenangnya untuk menghina, mengaibkan umat Islam. Ni belah-belah ada lagi ni. Parut mana dah kena. Tapi kalau kau lock, kau teruk. Kalau tak ada lagi teruk jawab dia. Kalau ada syariat Islam yang betul-betul yang kita sedang berjuangkan sekarang ni, cuma dah sampai masa lagi. Sebab sebahagian aja boleh baru. Hak ni sedang berjuang ni. Biar undang-undang Islam terlaksana sepenuhnya. Bila terlaksana sepenuhnya, umat Islam, manusia pun akan selamat daripada gangguan. Orang Islam selamat, dan Islam pun selamat. Kalau zaman hari itu pernah berlaku, di saat Bani
kerajaan Bani Abbasiyah, yakni di saat kejatuhan peringkat akhir dah ni, bukan peringkat gagah, peringkat awal pertengahan gagah, ni peringkat akhir dah. Kodok nak jatuh dah ni. Masa tu dipimpin oleh Mu'tasim yang jadi khalifahnya. Berlaku di zaman dia di satu pasar di kota Amuriyah, jauh dengan pusat pemerintahan ni. Pusat pemerintahan Mu'tasim ni Abbasiyah di Baghdad. Kota Amuriyah ni jauh. Apabila seorang wanita Islam pergi ke pasar lalu diejek, dihina oleh orang Yahudi. Pasar tu pasar Yahudi. Orang Islam situ dah berapa kerak, dah berapa orang ni, sikit je. Dia tengok je umat Islam pakai pakaian sopan, berakhlak, tutup aurat. Bagi dia pelik. Dia sorok, dia hina, dia jelek, tonyek macam-macam. Dia pakai sorok sampai rebah demam, terselok. Nampak aurat ni. Dia sorok. Kau nampak kau sorok, hina. Lalu mereka tangkap. Dia letak di kandang salah. Dalam keadaan diseret, sempat dia bersuara mengungkapkan, menyatakan, wa Mu'tasimah, berilah pertolongan kepada aku. Jauh Mu'tasim, jauh, beratus kilometer jauh. Ucapan dia itu tak hafal ngom. Tapi di sisi Allah tak begitu. Di sisi Allah, walaupun golongan yang sedikit boleh menang, boleh mengalahkan golongan yang besar. No, Palestin dah kalah-kalah lagi. Mati sekian ramai. Orang mati orang awam, wanita, budak-budak, orang tua. Hospital boleh bung, sekolah boleh bung. Kat mana orang ramai, kat tu dia bung. Oh, suka nak boleh bunuh orang ramai. Buat laporan. Oh, orang Palestin ramai kena bunuh. Tu orang awam. Askar tak berapa orang mati. Tapi askar Israel ramai yang mati. Yang tidak didedahkan secara betul. Moga berita dia pegang. Siapa pernah di antara cenera dia menyebut, susah hati dia nak simpan mana mayat, nak tanam mana ni, mayat ramai nak ni, bergelipangan, mayat askar dia ni. Mati baru sehari, busuk kohong baru, busuk bangor. Macam mati lama dah. PA perangai dia uduh, hati perut dia uduh, busuk kohong baru. Tapi mayat-mayat umat Islam yang syahid, anak-anak kecil, orang tua, wanita, askar yang guru syahid, walaupun dah lagi nak tanam, kena molek makan hari, dah acu nak tanam, mari pula bung, mari pula okey, mari singgah, bodoh rapok, hancur bangunan. Tapi walaupun mayat yang masih belum disimpan, yang belum ditanam, dah busuk kol. Bau kau sedap, wangi. Jadi tak menyusah. Barangkali tak tanam lagi pun apa. Sedap bau ni, harum mewangi. Walaupun mereka sikit, Gaza ni joker dah tinggal. Tapi yang sedikit ini tak jatuh-jatuh lagi. Sebab mereka berjuang di atas nama iman.
Orang Yahudi ni baca dah sejarah. Dulu-dulu dah lagi dia perang dengan Palestin ni. Macam-macam alat canggih. Tentera bantuan daripada negara-negara besar. Tapi tak kalah-kalah ni. Kerana mereka berjuang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu, kalau tentera Talut, orang Bani Israel ni kena belajar cerita ni. Dia desak nak pemimpin. Minta dengan Nabi, Nabi pun minta dengan Allah, Allah beri Talut. Bila Allah beri Talut, protes. Kami tambah Talut ni miskin, petani. Pitih tak ada, bukan golongan raja-raja. Ramai yang boikot. Talut tetap membawa tentera nak pergi serang tentera Jalut. Bawa 80,000 tentera nak serang tentera Jalut yang seramai 100,000. Mana tak beza mana boleh? 80 dengan 100 tak beza mana. Tapi di tengah jalan Allah uji. Tentera Talut tadi yang terdiri daripada Bani Israel diuji dengan sebatang sungai yang berada di Jordan. Minum sikit je, jangan minum banyak. Minum cebok je. Bak jalan jauh ni, kalau minum banyak, minum juga, degak, tak urut makan. Tapi Bani Israel ni memikir lagu lain. Jalan jauh, kena minum banyak apa? Minum sikit makan, kena kok ulok ya awak dia. Minum berdegak-degak. Nyelang dengan oleh. Cuba-cuba. Akhir sekali hak minum banyak tak urut. Mepeh jalan. Terguling. Sehingga dikatakan yang bersama Talut sekitar 6,000 orang saja. 84,000 lebih kurang gitu lah. Yang ni terhenti tengah jalan, tak lulus ujian, balik awal ya awak ni. Hanya beberapa ribu saja pergi perang nak lawan Jalut 100,000 orang. Masing-masing kata hak dak pergi tadi sikit pergi perang tu darat cetong dapat jalan. Tapi hak pergi perang hanya beberapa ribu tadi, 45,000 tadi, mereka berjuang dengan iman. Mereka berperang bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik tak menang dak sekarang. Menang hak sikit, kalah hak besar. Nampak tu. Begitu juga wanita tadi. Dia melaungkan suara, wahai Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, berilah pertolongan kepada aku. Mu'tasim jauh. Tapi Allah sampaikan berita itu. Di mana ada seorang yang beriman, dia dengar, dia pecut kuda. Dia pecut, kita mau ngomong cerita ni. Ada seorang ibu yang disorok, dihina, ditangkap, disebut nama tuanku Buah Mu'tasimah. Mu'tasim bangun dengan marahnya menyatakan, ya wahai ibu, ini dia Mu'tasim. Lalu dia mengerahkan tenteranya pergi ajar. Dia ajar orang Yahudi berlaku peperangan. Allah Yahudi. Dan Mu'tasim pun membebaskan semula wanita tadi. Jangan bermain dengan Islam ni. Dengan syariat Islam ni jangan bermain. Allah bersama. Sebab tu kita kena yakin. Kena jalan hukum syariat Islam ni. Kalau syariat Islam tak ada, ramai jadi murtad. Sebab tidak ada yang mengawal. Kalau hukum syariat ada, umat Islam jadi gagah, jadi semakin berani. Ada undang-undang Islam ni.
Zaman tak ada dah pun, alhamdulillah, umat Islam berani bangkit berjuang nak ada undang-undang syariat. Bila ada semakin berani. Kita masih tidak lupa, orang lama-lama masih ingat kot, di mana berlaku tahun 1950 hari itu. Orang lama-lama, kalau ada lagi umur 80 tahun. Umur 80 tahun dia ingat cerita ni. Berlaku pada 20 November 1950. Iaitulah berlaku peristiwa Natrah. Natrah ni anak orang Belanda. Mak ayah dia orang putih tu. Dia pun orang putih juga. Tetapi anak dia ni dia serah kepada Ibu Aminah. Cik Aminah nama dia. Orang Islam. Yang duduk di Kemaman. Cik Aminah ni bela dengan cari Islam lah. Adab, akhlak, mayabang, puasa, raya tak raya, pakaian, cari Islam belaka dia ajar ni. Dan nikah dengan cikgu masuk Arabi, hidup cari Islam. Tetapi apabila British dan keluarga dia tahu anak dia ni jadi Islam, marah ni. Kerajaan British tidak senang orang dia jadi Islam. Macam kita juga tidak senang orang kita ni jadi murtad. Tak boleh. Kita kena tahan. Lalu mereka mari ke Singapura. Mari ke Singapura, lebih kurang 30 orang keluarga dia. Nak ambil mula Natrah. Nak bawa balik mula ke Belanda. Menggunakan mahkamah supaya jatuhkan hukuman Natrah tadi dikembalikan semula pada mak ayah asal dia. Supaya mahkamah menjatuhkan hukum Natrah dibawa pulang ke Belanda. Dan supaya mahkamah menjatuhkan hukum Natrah ni jadi Kristian balik, jadi murtad. Apabila umat Islam tahu cerita ni, dia pojok dia kecek Natrah daripada Kemama pun pergi ke Singapura. Umat Islam tahu cerita ni, umat Islam pakat bangkit. Umat Islam, Melayu Islam daripada Pulau Pinang, gatih basikal pergi ke Singapura. Daripada orang Melayu Islam daripada Kelantan, Terengganu, gatih basikal. Nak boleh ke Sabah, Singapura tu jauh, makan masa yang lama. Daripada Perak, daripada Selangor, tupang kereta api barang, kereta api kargo. Sabah di Singapura ramai. Dengan umat Islam Singapura, Johor apa, bercantum. Lebih kurang 3,000 orang duduk depan mahkamah. Macam baru ni ya, beribu orang berada depan mahkamah. Nak menyatakan buat demonstrasi, jangan batalkan syariat Islam. Alhamdulillah hakim hari itu buat keputusan tangguh. Daripada nak batal ditangguh. Ramai yang berhimpun. Sehingga kan polis yang bekerja menjadi pegawai polis di bawah kerajaan hari itu British. Di antaranya ada 70 orang polis Melayu, 3 inspektor dan seorang pegawai ditugaskan di luar mahkamah dengan siap senjata suruh kawal ni. Mahkamah nak jatuh hukum ni, kawal orang Melayu Islam ni. Ni bukan resis. Orang Melayu Islam di Kopo tadi bukan resis, bukan perkauman dah. Nak tahan akidah Natrah. Natrah ni bukan orang Melayu. Natrah ni orang putih, orang Belanda. Tapi kerana di Islam, orang Melayu pakat bangkit.
Sehingga polis dok kawal, nak masuk dah boleh. Antara umat Islam tadi yang bernama Karim Ghani, dia pergi dekat inspektor polis itu bernama Inspektor Toha. Ia menyatakan, wahai Inspektor Toha, sesungguhnya aku ini orang Islam yang mengucap la ilaha illallah. Hamari semua Islam belaka ni, mengucap belaka ni. Kami mari ni nak selamatkan akidah Natrah yang mengucap la ilaha illallah. Adakah kamu, wahai Inspektor Toha, yang mengucap la ilaha illallah, nak halang kami dan nak Natrah dimurtadkan oleh mereka? Agak-agak polis masa tu warna agak-agak. Ia lepas buang asap ke ataupun sembuh dengan air. Warna macam kita pernah kena itulah. Air, sembuh dengan air, sembuh apa ni, buang asap macam-macam. Bila Inspektor Toha dengar, gemetar dia, berkelomang, gemetar. Lalu dia mengambil senjata dia, tung, dia cepok, dia lapuk, dia lepok, dia capok, dan baju seragam dia buka, piung dia buang. Kali inilah kedatangan kamu nak menyelamatkan akidah Natrah la ilaha illallah, maka aku bersama kamu. Masya Allah. Ni Inspektor Toha, Inspektor polis ni. Lalu bila dia mengucap demikian, masing-masing berterakak takbir. Ramai 3,000 lebih kuat bertakbir, berterakak, dan masuk nak selamatkan akidah Natrah. Berlakulah pertembungan di situ. Yang mari ni bukan nak perang. Yang mari daripada Pulau Pinang, jalan kaki bawah, daripada Gati Basika, kemudian daripada Kelantan, Ranong, Selangor, mana-mana negeri, mereka dah senjata pun. Nak selamat Natrah ni, nak selamat akidah umat Islam. Dan sehingga Inspektor Toha yang ada senjata pun dia tahu, bukan nak perang, tapi nak buat ni. Berlaku pertemuan, sehingga berlaku pertempuran. 173 orang cedera parah. Belum ada senjata, pistol, senapan. Belum ni nyadar. 18 orang meninggal dunia. Mana berlaku pertempuran yang sangat hebat di depan Mahkamah Singapura hari itu, tahun 50. Dan mahkamah menjatuhkan hukuman Natrah hendaklah dikembalikan semula kepada keluarga kandungnya, kepada mak ayah dia. Natrah hendaklah dihantar balik semula ke negara asal dia, Belanda. Dan Natrah, Islam dia berakhir di situ, yakni murtad, bermakna Natrah sekarang ini menjadi Kristian balik. Itu cerita dia. Umat Islam yang ada luar sekira, ada spanduk-spanduk. Antara spanduk yang ditulis, sekitar 20 orang yang pegang spanduk, bebaskan Natrah daripada biara. Bila dengar putusan demikian, mek lari dah. Dah benda dah. Hak mati-mati, hak cedera parah. Dan bila dengar demikian, keputusannya, suami Natrah masuk Arabi dah benda. Tergaman. Putusan muktamad daripada hakim. Tergaman dah benda dah. Cik Aminah, ibu akak Natrah, jatuh pingsan.
Bila Nakrah ni jadi Muqtah, jadi Kristian balik, pesta lebah dia. Nakrah masa tu jerit sakira, menangis dia. Dia pegang untuk lelaki dia. Dia tetap nak bersama Islam, tak boleh jadi Kristian, tak boleh pergi, tak boleh balik ke Belanda, nak duduk di Malaysia, nak duduk Terengganu ni, nak jadi orang Islam. Lalu dia terik, dia senyam ada mak dia terik. Berapa terik lari, nak naik kapal terbang. Sepak lagi dia berkata, wahai suamiku, tolonglah. Kok mana-mana pun, apa cara sekalipun, ambil balik saya ni. Tak kira lagu mana pun, saya nak tinggal di Terengganu, di Malaysia ni, nak jadi orang Islam. Itu dia pentingnya bila syariat Islam itu ada. Kalau syariat Islam ada, akidah Islam, umat Islam akan terjaga. Dah tengoklah hari itu tahun 50, syariat Islam tak ada jalan lagi. Tapi masa tu umat Islam kuat dah berpegang Islam. Mereka sanggup keluar beramai-ramai. Hak jalan kaki cuma bayar. Kita ni mudahan. Kereta, motor macam-macam. Bahawa ni terukra, alhamdulillah ramai lagi, ribu yang lagi. InsyaAllah ke mana-mana pun, syariat Islam mesti dipertahankan. Kau dak kita, siapa lagi? Kau dak sekarang, bila lagi? Sekarang tu untuk malam ni, masih banyak ruang-ruang, banyak jika sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bismillah bulan 2 ni saya belajar lagi umrah. Sama-sama ikut boleh lah. Murah ni 7,700. Lagi insyaAllah